Hai, Assalamualaikum. Dalam video tadi kita dah pun register. Kita dah register Stripe kan. Kita dah belajar backup lah, register sekali ToyIPay dan kita juga dah register Billplease kita dah register Billplease. Okay, so ni adalah tiga lah. Saya recap balik yang saya cadangkan tadi. Register je tiga-tiga, jangan risau, tak ada masalah. Sebab Billplease dengan ToyIPay ni ambil masa sikit nak approve, tapi Stripe ni dia laju. Dan Stripe ni boleh terima pembayaran overseas kalau daripada Singapura, Brunei, Sabah Sarawak tu. Sabah Sarawak pula. Brunei apa semua tu boleh terima lah untuk credit card. So baguslah kita register je untuk Stripe ni Okay, bila kita dah register sekarang, kita nak belajar macam mana kita nak connectkan dia. Kita nak hubung, kita nak connectkan dia. Sebab kita kena faham, payment gateway ni adalah satu syarikat asing, OnPay pula adalah satu syarikat asing. Dua-dua ni tidak berkaitan. Bila kita dah beli OnPay, upgrade dan kita dah beli payment gateway, dua-dua ni dia tak ada apa-apa perikatan saudara pun. Dia tak connected lagi. Kita kena hubungkan dia. So, cara kita nak hubungkan tu, ayat yang dipanggil adalah integrate. Integrate ni macam dia hubungkan dia. Barulah kita boleh gunakan OnPay untuk customer masuk website yang kita akan design tu. Barulah dia boleh bayar kepada payment gateway ni. Pintu gerbang pembayaran macam yang pintu gerbang pembayaran ni telah disahkan oleh bank negara sebab tu diorang ni boleh terima payment. Contohnya macam Stripe, Billplease, ToyIPay, SenangPay, IP88, banyaklah lagi, Razorpay dan sebagainya. Okay, so sekarang ni cara untuk kita nak connect, kita login ke dalam account OnPay kita So ni account OnPay saya, ngam-ngam dah nak expired, sekosong hari lagi, so saya bolehlah tunjuk tutorial ni So pastikan anda dah upgrade package sama ada light ataupun basic OnPay ni dia ada beberapa package, kita tengok balik Package OnPay ni kalau kita tengok balik kat bawah ni, dia ada 3 package. Percuma, basic, light. Kalau percuma, anda tak boleh pergi pada step seterusnya ni. Sebab apa? Percuma ni dia tak benarkan. Dia hanya boleh connect dengan manual payment sahaja. Which is customer kena upload receipt sendiri. Kalau anda nak connectkan dengan payment gateway, Billplease, Stripe, OnPay dan sebagainya ni, anda kena upgrade kepada package paling minimum basic. Ada tanya, boleh tak saya pakai basic? Saya tak naklah upgrade pada light pun boleh. Cuma basic ni, kita tak boleh tukar nama domain, nama website tu. Kita tak nak ada nama OnPay kan. Contohnya kedaikopi.onpay.my. Kita nak tukar nama website kepada nama kita, itu je isu dia yang kita kena upgrade kepada light. Tapi kalau anda nak try dulu pun tak ada masalah, upgrade kepada basic. Okay, so sekarang ni apa yang kita nak buat adalah kita nak masuk ke dalam kita punya page. Okay, sorry, saya zoom sikit. Lupa pula. 125. Okay. Boleh nampak Alright, so kita nak masuk ke dalam kita punya page OnPay. So apa yang kita nak buat adalah kita nak pergi kepada tetapan. Okay, dekat tetapan ni dia ada, tengok ni, kaedah pembayaran lain. Kita nak klik dekat kaedah pembayaran lain. Okay. Kalau anda klik je kepada kaedah pembayaran lain, anda boleh masuk ke sini. Okay, kalau anda pakai account free, anda takkan boleh masuk ke sini. Anda akan jadi macam ni. Anda akan jadi macam ni Ini kalau anda pakai account free, bila anda pergi dekat kaedah pembayaran lain, dia akan keluar fungsi ini tidak boleh. Nampak Dia hanya bagi untuk package percuma kena upgrade. So itu kalau yang free lah memang tak pakai. So kalau macam saya ni, saya dah boleh aktifkan. Katakanlah saya nak aktifkan untuk ToyIPay lah contohnya. Saya pergi dekat ToyIPay ni dan saya tekan button aktifkan fungsi. Bila saya tekan aktifkan fungsi ni, barulah dia akan keluar. Dia akan keluar ayat macam ni. Inilah kunci rahsia kod kategori ni semua kita akan dapat di dalam Billplease kita. Okay. So macam saya sekarang ni, saya telah pun aktifkan beberapa, satu je lah sebenarnya. Saya dah aktifkan Billplease. Okay. Kalau kita nak aktifkan Stripe pun sama juga. Pergi dekat Stripe, aktifkan fungsi dia. Masukkan kita punya kunci rahsia, kod, mata wang dan sebagainya. Okay, kalau kita pakai Stripe, make sure kita tick card dan juga FPX. Card ni adalah untuk credit card. FPX ni adalah untuk terima payment melalui online banking FPX lah. So kita boleh ni. Dan uniknya juga OnPay ni, dia bagi kebenaran untuk kita ni tau. Kenakan charge balik pada pelanggan.
So kalau katalah 3% tadi tu kita tak nak tanggung, kita boleh on kan features ni, kita letak 3% kat sini. So customer akan tanggung 3% tu. Okay. Kalau sama juga dengan Toyib Pay, kalau kita boleh on kan features kat bawah ni, which is benda ni sangat advance Kalau dekat WordPress nak buat ni pun agak complicated juga. So saya nak tunjuk contoh kalau kita menggunakan bill please. Okay, kalau kita menggunakan bill please. Okay, so saya contoh Okay, ini contoh bill please. Saya dah tukarlah kod ni. Okay, kod ni adalah kod rahsia. Saya tak ditunjuk kat anda, tapi dalam demo ni saya letak kod yang tak ada kaitan lah. Okay, jadi kalau anda tengok kat sini, bila kita aktifkan fungsi ni, kalau kita tengok tadi, sebenarnya dia kosong tau. Dia kosong macam dekat Toyib Pay ni, asal-asalnya. Asalnya kosong. Tapi tadi, saya dah masukkan kod. Okey, sekarang ni kita nak cari kod ni kat mana. Itu je sebenarnya cara nak aktifkan. Kita masukkan 1 kod, 2 kod dengan 3 kod. Ada 3 kod yang kita kena login ke dalam akaun BillPlease kita kena cari. Kalau kita dah cari, kita masukkan, kita tekan je simpan, terus activate. Maksudnya, terus akan keluar dekat bawah ni macam ni. Itu sahaja. Sorry, adalah kita kena aktifkan dekat borang kita juga. Sorry. Tapi point dia, itulah cara kita nak integratekan dia sebenarnya. Dengan hanya masukkan 1 kod, 2 kod, 3 kod. So, persoalan dia kat mana nak cari kod-kod ni. So, jom saya tunjukkan contoh kat anda. Okay. Contoh kat anda, cara nak cari kod tu. Okay, sekejap saya login dulu. Sebab bahaya kalau kod ni tersalah tunjuk kat orang ni memang bahayalah, dia sangat-sangat bahaya. Okay. Okay, alright. Okay, saya boleh tunjuk kat anda. Okay. So, saya log out balik. Saya nak tunjukkan anda daripada kita login sampailah kita log out. Okay, so sekarang ni katakanlah saya pergi dekat BillPlease. Okay. Kita login balik ke dalam kita punya dashboard. Okay, kejap ni saya dah login ni. Saya log out balik. Saya nak tunjukkan anda macam mana login. Sign out. Okay. Okay, saya tengok. Okay, kita tekan sign in. Kita pilih account kita. Macam saya tadi, saya dah sign in. Kita boleh sign in dengan different account lah. Kalau kita sign in dengan different account, kita kena masukkan lah. Macam saya ada banyak account juga BillPlease ni. So, saya login dengan salah satu account. Kita masukkan username dengan password yang kita buat time kita create account tu. Okay. So, saya pilih akaun saya. Okey, dekat sinilah yang anda kena tengok cara untuk akses kod ni. Sekarang ni kita nak cari 3 kod ni. Okey. Kalau kita dapat tahu 3 kod ni, selesai masalah kita. Inilah 3 kod kita. So, cara nak cari kod ni, pertama sekali kita kena pergi dekat dalam BillPlease kita. Pergi dekat ruangan setting. Pergi kat ruangan setting. Okey. Tekan arrow ni. Pergi dekat setting. Okey. Dekat setting ni scroll ke bawah. Okay. Nampak tak ada BillPlease secret key dengan add signature key. Kalau anda tekan sahaja yang ni, anda terus akan dapat BillPlease secret key. Inilah kod yang kita perlukan untuk masukkan ke sini. Kunci rahsia API. Inilah BillPlease secret key kita. Masukkan ni panjang ni. Cuma saya tak boleh tekan lah kat sini. Nanti kan kalau saya tekan kantoi lah saya punya secret key So saya tak boleh tekan Tapi anda faham lah maksudnya secret key ni di sini. Tekan je ni. Add signature payment ni pula apa? Inilah kod yang seterusnya. Kod yang bawah ni. Add signature payment. Okay. Kita masukkan je kod ni. Jadi anda tekan je add signature payment ni. Dia akan terus macam drop macam tu. Dia terus terkeluar. Apa kita punya add signature payment. So anda masukkan lah. Kod dia lebih kurang macam ni. Ada panjang sikit kod yang atas ni dia paling panjang. So jangan confuse Okay. So ada 1 kod, 2 kod. Okay. ID kutipan. Okay, ID kutipan ni pula, cara untuk kita cari dia adalah dengan kita pergi, okay, sekarang ni yang ni selesai Yang ni selesai, yang ni pun selesai. Yang mana dua-dua ni ada kat sini. Yang ni yang panjang sekali, yang ni yang pendek sikit tu. Okay, yang sekarang ni kita nak cari pula yang ni pula, ID kutipan. ID kutipan ni pula, kita pergi balik dekat kita punya dashboard, klik dashboard. Okay, ni dashboard kita. Kita nak pergi dekat bawah dashboard ni, nampak ada billing. Tekan dekat billing. So dekat billing ni anda boleh tengok ada banyak Saya ada buat banyak ni. So yang ni pun tak ada masalah lah sebenarnya kalau anda tengok pun. Sebab yang ni tanpa secret key dengan tanpa tu anda tak boleh buat apa-apa pun. Cuma point dia saya nak tunjuk apa maksud billing. Billing ni maksudnya katakanlah saya ada banyak account OnPay. Kan saya ada banyak. Macam mana saya nak bezakan payment OnPay satu ni
Saya nak bezakan payment ni daripada OnPay ni, payment ni daripada OnPay B, payment ni daripada OnPay C. Maksudnya kita ada 3 OnPay, A, B, C. So cara untuk saya bezakan adalah dengan saya boleh create billing. Billing ni macam kita punya collection ID kita ataupun kita panggil punca pembayaran tu. So kita boleh create punca pembayaran tu untuk mudah nanti kita nak filter. Filter kat mana? Filter dekat dashboard. Kita boleh filter by ID. Itu yang kita nak. Kita boleh filter ni. Kita boleh generate Excel ni based on ID. Nanti barulah account kita boleh tahu, oh daripada duit 100,000 yang masuk ni, 30,000 daripada OnPay A, daripada website A. 30,000 daripada sini. So kita nak asingkan. So cara dia adalah dengan kita tekan create collection dan namakan collection anda. Contohnya website OnPay 1. Website OnPay 1. Contohnya kan. Kita tekan klik dan kita tekan submit. Nanti kita akan wujud macam ni. Nampak? Saya ada banyak. Contoh ni, saya ada OnPay salah satu yang ni. So, saya tekan copy kat sini. Ini adalah kod saya. Tekan copy. Pergi balik dekat Bayplace ni, saya paste kod saya. Itulah kod ID. ID kutipan. Macam kita lah kan. Macam mana kita nak tahu siapa yang bayar? So, kita kena masukkan ID kutipan ni. Tapi ID kutipan ni, dia tak wujud lagi. Kita yang kena create. Okay? Itulah maksud dia ID, collection ID. So, bila kita nak filter nanti pada hujung bulan, mudah. Kita nak generate Excel ke, kita nak tengok account statement kita ke kan. Kita boleh filter lah. Kita boleh filter. Nanti kita nampak dia punya ID code, billing code kita tu. Okay. So, itu adalah untuk menggunakan Bayplace. Sangat-sangat mudah. Itu sahaja sebenarnya. Okay. Cara yang seterusnya, kalau kita nak aktifkan pula untuk ToyipPay. ToyipPay, kalau kita pergi dekat ToyipPay tadi. Contoh macam ni. Saya pergi dekat ToyipPay. Saya tekan aktifkan. Sama juga sebenarnya. Dia tak beza banyak dah. Bila anda dah faham satu payment gateway, dia mesti ada secret key. Secret key tu samalah. Anda login dalam anda punya ToyipPay. Anda mesti cari. Mesti ada satu ruangan ditulis secret key. Panjang-panjang. Masukkan secret key kat sini. Okey. Kod kategori pun sama. Mesti kod kategori ni adalah tujuan dia macam billing ID tadi tu. Maksudnya macam kita tadi Bayplace kan. Kita buat banyak-banyak billing ni untuk kita bezakan. Mesti kod ID ni juga tujuan dia adalah untuk kita bezakan pembayaran tu dari mana. So anda cari je dalam website ToyipPay nanti, dia mesti ada ruangan untuk kita ambil kod kategori ataupun kita create kod kategori yang baru. Dan kita pilih lah kat sini. Kita boleh onkan mana-mana. Kita nak onkan FPX online banking saja ataupun nak onkan credit card saja ataupun dua-dua sekali. Ni kita boleh set lah. Kalau saya prefer saya off. Saya nak tanggung sendiri lah. Saya tak nak biar customer terbeban. Tapi terpulang pada strategi masing-masing. Okey, untuk Stripe pula. Okey, Stripe ni dia advance sikit. Kalau kita pergi dekat Stripe. Dia pun perlukan ni. Publishable key. Dia perlukan 2 key je. Maksudnya sekarang ni sebenarnya Bayplace je yang banyak key. Bayplace ni je yang perlukan 3 key. Banyak gila. 1, 2, 3. 3 dia perlukan. Tapi kalau kita tengok untuk ToyipPay dan juga untuk Stripe, dia tak perlukan. Dia perlukan 2 key je. Okay, so untuk Stripe pula, macam mana nak ambil? Saya nak share juga. Contoh macam sekarang ni, saya nak try login dalam salah satu account Stripe saya. Saya try sekejap login kat sini. Okay. Okay, alright. So, sekejap saya nak kena try dulu. Sebab bahaya ni, kita main buka-buka, sekali nampak pula saya punya secret key tu, jadi saya malas nak edit video ni. Okay. Okay, Stripe ni dia advance sikit. Make sure nombor telefon yang anda masukkan tu betul. Sebab macam saya ni, dia terus minta 2-step authentication. Minta 2-step. Jadi saya kena call wife saya pula. Sekejap saya kena pause dulu video ni. Okey, saya dah berjaya login dah. Jadi kalau saya login je dekat dalam account Stripe. Okey, ini contoh account Stripe yang saya dah login. Okey, account Stripe ni nanti anda ingat lah. Bila anda register, anda kena lengkapkanlah info. Macam saya ni, saya dah letak logo. Saya sajalah try buat logo Venia. Saya nak tengok account personal ni boleh ke tak kan. Jadi anda boleh masukkan logo. Anda boleh pergi kat setting. Anda boleh masukkan account detail, business detail, branding. Kan, business detail ni pun bagus juga. Anda boleh letak nama, info dan sebagainya. Okay. So, and then kita boleh ada juga bank account. So, branding ni pun bagus juga. Kita boleh tukar nama. Dan antara benda yang saya suka pakai Stripe ni adalah
Bila orang nak bayar tu nanti dekat Maybank tu ataupun CIMB, bila kita tengah nak minta TAC number tu, nama dekat atas tu keluar nama brand kita. Itu yang best lah. Nanti kita boleh setting Okay. So, point dia saya nak tunjuk macam mana kita nak ni. So, bila anda register Stripe ni, antara benda yang anda kena buat kalau anda nak aktifkan dua-dua pembayaran, anda daripada home tadi tu, anda klik dekat setting. Okay. Klik dekat setting. Anda klik dekat payment method. Klik dekat payment method. Setting payment method. Okay, bila anda pergi dekat payment method ni, anda akan nampak sekarang ni saya dah aktifkan live, nampak live saya dah aktifkan card dan juga FPX. Barulah dia boleh accept card dan juga FPX dekat dalam bill please tadi tu dekat dalam dalam Stripe tadi tu. Dekat sini barulah kita boleh onkan dua-dua ni. Kalau kita tak aktifkan dekat belakang ni tadi, tak aktifkan kat sini pun susah juga. So cara nak aktifkan macam mana? Anda pergi dekat eligible. Secara asasnya setahu saya hanya kad je yang akan activate. FPX ni dia tak aktif. So anda kena pergi dekat eligible kan, anda kena tekan kat tepi ni. Macam nanti dia akan ada tau ready to integrate, dekat bawah ni dia akan tulis FPX. So anda tekan je on. Activate macam tu kot. Macam saya ni saya dah activate, so dia keluar dekat live ni lah. Tapi sebelum activate, tak silap saya, anda kena upload personal information. Dia adalah minta verification sikit. So anda just follow je step. So bila anda dah activatekan dia akan keluar dekat live. Okay, so itu step pertama lah bila dah masuk. Maksudnya, pergi dekat setting tadi, setting ni, tekan dekat payment method ni, live kan FPX ni. Okay, dan juga pergi kat setting, kalau boleh, pergi dekat account detail, business detail, branding, semua ni lengkapkan. Lengkapkan semua ni. Benda-benda basic je ni. Okay, so sekarang ni yang anda nak kena buat adalah, anda kena pergi dekat developer. Okay, cara macam mana? Sekarang ni kita nak tengah fikir macam mana cara kita nak dapatkan benda ni. Stripe punya ni, publishable key, kunci umum dan juga code, secret key. So cara dia daripada Stripe tadi tu, anda kena klik sahaja API key. Klik sahaja API key, anda terus akan nampak depan mata anda ada dua-dua key tu, atas dengan bawah. Saya tak boleh klik kalau saya klik nanti terus kantoi lah saya punya key. So kalau saya search Stripe, saya nak tunjukkan contoh Stripe publishable key. Macam mana rupa dia kita tengok image dia. Bila anda masuk dia akan keluar macam ni. Yang ni saya boleh tunjuk lah contoh ni. Open new tab. Dia akan keluar macam ni. So atas ni adalah publishable key kita. Bila anda masuk dalam page tadi ni, page yang ni tekan dekat ni. Bawah developer ni ada API key, tekan sahaja dekat sini. Tekan sahaja dekat sini. So, bila anda masuk, anda akan nampak yang ni inilah publishable key kita. Inilah publishable key kita. Copy key ni dan juga secret key ni pun tekan reveal. Secret key ni pula kita akan masuk dekat bawah tadi ni. Ini secret key, ini publishable key. Lepas tu anda tekan simpan. Bila anda dah tekan simpan, barulah anda akan aktifkan semuanya sekali. Contoh kalau yang dah aktif, contohnya saya tunjuk satu contoh. Okey. Ni contoh Okey, yang dah aktif dia akan jadi macam ni. Nampak? Macam ni saya aktifkan 3. Bayar manual pun ada, FPX pun ada. FPX ni menggunakan Bplease Ini menggunakan Bplease. Yang ni menggunakan Stripe untuk credit card. Ataupun FPX pun saya aktifkan juga. Saja je saya tulis credit card, tak nak bagi orang confuse. Itulah cara dia kawan-kawan. Cara dia adalah semudah kita pergi dekat sini. Kita boleh aktifkan Bplease, kita boleh aktifkan Stripe, kita boleh aktifkan ToyPay. Just cara dia tekan sahaja on dekat sini, isilah info tu. Login ke dalam Stripe masing-masing, ToyPay masing-masing, cari sendiri. Senang sahaja. Benda itu sahaja. Dan kita tekan activate. Okey, selepas kita dah tekan activate, apa yang kita kena buat adalah kita pergi balik kepada borang kita. Kita nak aktifkan dalam borang kita. Sebab sekarang ni borang kita tak tahu yang sebenarnya features tu telah diaktifkan. Faham tak? Maksudnya, kita dah aktifkan tadi dekat setting. Tapi borang kita secara asalnya dia tak on. Dia adalah off. So, kita pergi dekat borang. Pergi kat borang tadi. Tekan edit Sini edit bawah ni. Tekan button edit ni. Okay, kemas kini. 5 hari profit 82,000. Video ni di autoplay pula dah. Sorry. Okay. Pergi dekat bahagian pembayaran. Klik bahagian pembayaran. Okay, inilah tempat untuk kita aktifkan dia. Nampak tak? Sekarang ni saya keluar Bplease.
Kalau saya pakai benda lain, dia akan keluar banyak. Contoh saya rasa saya kena masuk lah dalam akaun saya ni. Okey, tetapan borang. Contohnya borang PBP. Okey, saya tunjuk lah satu borang saya ni yang saya dah aktifkan ni. So anda boleh nampak lah dia ada banyak sikit. Okey. Saya pergi dekat saya punya pembayaran. Bila kita dah aktifkan tadi, automatically dekat bawah ni nampak ada banyak option. Macam ni saya ada banyak gila ni. Saya dah aktifkan macam-macam saya dah aktifkan PayPal, Billplease, Stripe, ToyPay, Tunai, macam-macam. Inilah. So sekarang ni saya aktifkan apa? Tekanlah kalau kita nak aktifkan Billplease, tekan Billplease. Off Stripe kalau kita nak aktifkan ni. Ini adalah tempat untuk kita aktifkan integrasi pihak ketiga ni. Integrasi pihak. Kaedah pembayaran lain ni. Inilah tempat dia. Kaedah pembayaran lain inilah tempat untuk kita aktifkan salah satu ni. Contoh macam tadi kan. Kat sini lah tempat dia. Untuk kita aktifkan. Contohnya kan. So kita boleh on macam ni. Kita dah on macam-macam benda ni. Kita dah on Billplease, kita dah on Stripe, kita dah on ToyPay, Tunai pun kita on kan juga. Yang tu. So itulah caranya untuk kita nak on dan off kan dia. Dan atas ni pula adalah kaedah pembayaran manual. Ingat tak tadi kita ada belajar macam ni kan? Kita dah aktifkan dekat account bank ni. Account bank ni pula adalah tempat untuk kita aktifkan kawasan ni. Nampak? 1, 2, 3, 4. So kita akan nampak kat sini. Ada 4 pilihan. Ini untuk pembayaran secara manual. Pembayaran yang dia kena upload receipt tu. So bila kita upload dekat sini kan, kat account bank ni, yang ni kita upload untuk dia keluar dekat belah atas ni. Dekat borang kita ni, kaedah pembayaran ni, dia akan keluar kat atas ni. Kalau kita aktifkan pula dekat belakang-belakang ni, belakang-belakang ni ada banyak lah, ada macam-macam. Kita mula akan nampak untuk yang belah bawah ini pula. Begitu. Okay. Jadi, kita boleh onkan yang ni. Maksudnya kalau kita nak jadikan pembayaran secara manual ni sebagai pembayaran default, dia akan auto tick kita on yang ni. Tapi kalau kita tak nak, kita offkan dia. So that nanti bila customer tu masuk, contoh dalam kes ni, dia tak auto tick lah. Kita nak jadikan auto macam ni. Saya sebenarnya tak suka dia auto tick sebab nanti dia panjang macam ni. Saya suka dia auto tak tick. Contohnya saya refresh balik. Nampak dia tak tick apa-apa. Jadi kita tekan, customer lah decide sendiri. Itu yang saya prefer. Sebab tu kat sini kita better jangan on kan ni. Ia jadikan kaedah pembayaran pertama sebagai default. Ni better off kan, tak payah tick. Yang ni kita boleh on kan banyak-banyak bank. Nanti customer boleh pilih sebenarnya. Contoh kalau saya on kan 2 bank kat sini Kalau saya on kan 2 bank, bila saya refresh balik tadi tu, bila customer tekan bayar secara manual, dia kena pilih mana satu bank kat sini. Nampak? So bila dia upload receipt nanti, dia kena pilih. Dia bayar dekat bank mana? Dia bayar kat bank CIMB ke ataupun Maybank? Kalau dekat Maybank, dia tekan lah upload file untuk yang dia dah bayar tadi tu. Kalau CIMB, dia tekan lah kat situ. Contohnya kan. So itulah untuk pembayaran manual. Kalau saya on off pula tadi, kalau saya on pula untuk pembayaran kita pergi balik dekat pembayaran tadi. Kalau saya off pula yang ni, dia tak keluar. Contoh maksudnya saya off. Saya tak nak terus ada apa-apa pembayaran secara manual kan. Saya off semua. Saya tekan simpan. Bila saya refresh balik kat sini, apa yang akan berlaku adalah tak ada, nampak? Sebab kadang-kadang pun kita pun malas nak guna pembayaran manual ni. Manual ni maksudnya kita kena verify satu-satu. Verify maksudnya apa? Contoh ada jualan Saya nak kaedah pembayaran tak ada pula. Dia ada paparan tau dekat sini. Dia ada paparan tau. Contoh paparan ni, contoh macam ni Billplease, kita kena tekan kat sini. Kita tengok, nanti dia akan tulis gambar. Ada gambar atas saya kat bawah ni. Kita kena tengok gambar tu. Kalau gambar tu gambar resip, baru kita tekan sahkan kat tepi ni. Contoh belum disahkan. Okay, belum disahkan. Saya nak tengok contoh, ada tak? Tak ada pula. Tapi ini yang belum disahkan. Tengok dia dalam status menunggu. Kita kena check dekat bawah ni. Nanti kat sini tak tulis Billplease. Dia akan tulis pembayaran secara manual macam tu. Ataupun Maybank ke apa ke. Pembayaran manual lah Lepas tu kita akan nampak kat bawah ni ada gambar, bawah papar ni. Kita kena tengok gambar tu lebih kurang macam ni. Lepas tu kita kalau betul kita kena sahkan. Kita kena tekan dan kita kena tekan sahkan kalau betul. So itulah benda yang sedikit leceh bila kita guna pembayaran secara manual ni lah. So macam kadang-kadang kita prefer off je. Tapi bergantung lah. Jadi kalau kita nak check balik, kita pergi kat borang. Macam tadi, saya pergi balik dekat borang saya. Contohnya borang ni, borang sebenar Pergi balik dekat pembayaran. Okay, kat sini.
dekat tab pembayaran ni, kita pilih lah. Macam ni saya onkan yang Sunan Berhad ni sahaja. Lepas tu ayat ni pun kita boleh tukar. Anda boleh dah belajar dalam video sebelum tu saya ada share. Dan wajib bukti ni pun kita boleh upload juga. Maksudnya kita tick dua-dua, make sure tick je dua-dua. Jangan untick Maksudnya dia wajib upload receipt untuk pembayaran sama ada menggunakan ATM machine ataupun online transfer. Kalau dia online ATM transfer, dia pun kena upload receipt juga. Kat mana? Kat sini. Sorry lah panjang sikit tapi benda ni penting untuk kita faham. Okay. Kalau katakanlah dia bayar dekat Maybank ni, dia bayar perbankan internet ke ataupun deposit tunai ATM machine. Kalau kita tick dekat sini tadi tu, kalau kita tick dekat pembayaran kita, tak payah. Kalau kita tick tak payah, nanti katalah kita tick deposit tunai je. Nanti kalau dia pilih untuk perbankan internet, dia tak payah upload receipt lah ni. Dia tak adalah features untuk upload receipt ni. Bagi saya, better letak je lah. Sebab kalau dia transfer perbankan internet ni, maksudnya dia transfer online transfer tapi manual lah. Dia masukkan Sinobo account, dia transfer manual. So, better dia pun kena upload juga screenshot receipt dia. Bersama juga dengan orang yang payment melalui ATM. So, yang ni on dua-dua. Okay, so saya ulang balik daripada atas. Better yang ni off, jangan on. Offkan dia. Pilih bank account yang kita nak sahaja. Kalau tak ada pilihan bank account ni, pergi balik dekat account bank ni. Okay. Account bank ni, pergi balik, tambah pilihan kat sini. Kita boleh tambah lagi. CIMB ke Maybank ke boleh tambah. Ni ada banyak lagi ni. Kita boleh tambah unlimited, public bank ke apa ke. Nanti semua pilihan tu akan keluar kat sini. Kalau kita nak onkan dua bank untuk dipilih, kita boleh onkan salah satu bank. Which is tak ada function lah. Kenapa customer pula nak pilih bank kan? So Maybank sahaja contohnya kan. Sebab sekarang ni bayar semua dah free, tak ada charge kat saya kan. So sentiasa paparkan maklumat bank. Ni apa pula saya lupa pula. Sentiasa paparkan maklumat bank. Sekejap kita try. Sentiasa paparkan maklumat bank. Dia akan keluar panjang-panjang macam ni. Maksudnya sentiasa paparkan maklumat bank. Dia tak pilih lagi tapi dia dah nampak dah semua ni. Which is macam a bit besar lah kan. Cuba kalau saya off balik tadi. Okay, saya off balik. Kalau saya pergi balik dekat pembayaran. Sorry lah, video ni panjang sikit. Tapi saya rasa penting lah untuk saya explain part ni. Kalau saya off yang ni, saya tekan simpan. Saya refresh balik. Kejap lagi saya takkan nampak yang ni. Itulah maksudnya maklumat bank. Saya refresh balik dia jadi kecil je. Saya tekan baru keluar. Nampak? Itulah maksud dia. Itulah maksud dia kawan-kawan. Okay. Jadi kita pergi balik dekat pembayaran tadi. Okay, itulah ni. So, ini better off lah Ini pilih satu, better off. Ayat ni boleh tukar sikit kalau nak tukar. Lepas tu yang ni on dua-dua. Lepas tu yang ni pula on mana yang kita nak sahaja. Lepas tu kita tekan simpan borang. Okay, ID kutipan ni boleh abaikan. Ini advance sikit. Tapi tak apa. Anda dah buat ID kutipan dah pun tadi. So, simpan borang. Bila anda tekan je simpan borang, dah activate kan kat situ, barulah dia keluar kat depan ni. Baru dia keluar. Jangan ingat bila anda dah on tadi contoh anda on tadi dekat mana-mana part contoh dekat Stripe ni kan. Kalau anda baru on sahaja dekat sini, dia takkan keluar lagi kat depan macam tadi kan off kan. Anda tekan on. Kat sini pun anda tekan button on. Dia takkan keluar lagi kat depan. Dia kena on dekat dalam borang tu juga. Itu maksud saya. Kita kena on dekat sini, kita off. Okay. So kita permudahkan dia. Okay, saya summary kan. Apa yang anda dah belajar adalah anda dah create account dekat Stripe. Betul tak? Anda dah create account, dah register dekat OnPay, dekat BillPlease. Anda dah register dekat ToyPay. Bila anda dah register, dia ada proses untuk verification. Kena tunggu sebentar. Tapi untuk Stripe, dia laju. So, anda bila dah dapat activation tu, dia dah kata verify. Dia dah verifykan account kita. Kita pergi dekat dalam OnPay kita, pergi dekat dalam kaedah pembayaran lain, kita kena onkan sesuatu ni. Dan kita kena masuk ke dalam platform masing-masing, ToyPay ke Stripe ke BillPlease, cari secret key ni. Itu yang next kita kena buat. Cari ini, publishable key ni, masukkan dia dan onkan benda-benda yang berkaitan, tekan simpan. Selepas itu, pergi pula kepada borang kita. Macam ni saya ada banyak borang Pergi pada borang kita, pilih nama borang yang kita nak tu, kita pergi dekat kaedah pembayaran, kita kena aktifkan pula dekat situ. Kita akan nampak. Kalau tadi mungkin kita tak nampak apa-apa, kosong je tiba, dah ada pilihan kat sini. Kita tekan tick, tekan simpan, baru dia akan on dekat depan ini.
That's it, settle, dan kita punya website dah 100% complete. Dah terus boleh terima payment complete Design pun kita dah masukkan contohnya kan. Nama ni pun kita dah tahu, ni pun kita dah masukkan. So, dalam video next pula mungkin lebih advance sikit, kita nak belajar, ini last lah, macam mana nak tukar nama. Macam sekarang ni dah ada nama dia ni. Kan dah ada nama, macam saya punya website ni saya dah tukar nama. Venia.order.my. Asal ni macam mana? Asal ni tak, nama tak cantik macam ni. Asal dia, nama dia mesti ada venia.onpay.my. Kita nak buang onpay ni. Sebab apa? Kita nak gunakan untuk Facebook Ads nanti, kita nak run iklan, dia perlu verification menggunakan domain sendiri. Sekarang ni kita masih lagi menompang dengan domain onpay. So kita nak jadikan dia macam ni. Tengok kita menggunakan website kita sendiri. So itu adalah video yang terakhir sebenarnya. Dan selepas ni anda dah mahir dan anda dah faham. So jumpa dalam video seterusnya. Tahniah. Assalamualaikum.